Alright, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Uh, Selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan. Hari ini hari Sabtu. Seperti yang kita janjikan pagi ni, kita ada planning series for business owners. So sekali lagi saya dan juga Coach Asri as our guest for our session pagi ni akan berbincang topik yang macam saya maklumkan dalam kita punya Facebook sebelum ni, which is how to plan for new business. So hari ini adalah part 1, which is the ideation stage. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, planning series adalah satu program yang dikuasakan oleh ABE Malaysia sebagai salah satu domain utama dalam perancangan di ABE Malaysia dalam membantu usahawan SME ataupun small business owners kat luar sana. So selain daripada planning series, seperti yang tuan-tuan perempuan maklum, semalam kita ada sesi financial literacy series. So dua domain ni adalah perkara yang utama yang kita tonjolkan ke hadapan dalam memastikan usahawan SME mendapat input ataupun mendapat support secara mungkin unofficial, tapi setidak-tidaknya mendapat satu perkongsian daripada ABE Malaysia. So kita bawakan tajuk-tajuk yang dikira penting, yang dikira sebagai mungkin tak ramai berbincang, tapi kita bawa dalam bentuk perbincangan yang sedikit agak kita nak kata mendalam sangat pun tak tapi enough untuk create satu understanding yang pada peringkat asas. Baik, untuk kita punya planning series hari ini, how to plan for new business. Ini adalah part 1 daripada 5 bahagian. So total semua kita ada 5 bahagian yang kalau tuan-tuan puan rujuk balik kepada apa yang saya dah ada tulis juga dekat Facebook tu, kita ada kongsi that untuk new business dekat sini basically sama ada you startup dalam bidang teknologi ke ataupun new business yang baru nak mula dalam conventional business ke, 5 perkara ni adalah antara 5 stage ni adalah perkara yang utama yang perlu dilalui oleh sesuatu bisnes dalam memastikan bisnes tu dapat dirancang dan berjalan dengan baik. Right. So fasa pertama basically yang kita akan bincang lebih lanjut hari ini adalah ideation. Fasa kedua which is validation. Kalau fasa pertama tadi kita bincang pada peringkat memastikan menjana idea dalam melaksanakan ataupun dalam merancang perniagaan yang baru. And then masuk fasa yang kedua adalah validation, ataupun kita nak pastikan idea yang kita nak bawa kepada pasaran ni adalah sesuatu yang boleh diterima, validity. And then fasa ketiga adalah create. So dekat sini kita dah nak bawa ke arah macam mana nak dapatkan nak menubuhkan satu new business tadi. And then keempat adalah grow, kita nak terus berkembang. Dan yang kelima adalah dalam perkembangan yang seterusnya biasanya memerlukan dana yang lebih besar. So yang kelima adalah funding. So 5 perkara tadi, ideation, validation, create, grow dan juga fund. Right. So untuk tujuan hari ini kita ada 45 minit perkongsian yang kita nak bincang fasa pertama ni ataupun part 1, which is the ideation stage. Right, Coach? Yeah. Kita dah banyak jumpa dengan usahawan-usahawan kat luar, small business owners. So ada yang mungkin kita kata those company yang dah a few years, yang mungkin dah ada yang 3 ke 5 tahun, ada yang sampai 10 ke 12 tahun pun dah ada. And then pada masa sama juga kita pun berjumpa juga dengan business yang baru nak mula. Mungkin baru 6 bulan dalam baru lepas launch, masih cuba stablekan dia punya business. And then satu lagi adalah kumpulan yang baru
Mungkin dia baru nak resign ke, ataupun mungkin sebelum ni dah run bisnes lain. So kita nak dia pun baru nak merancang pada bisnes baru. So kalau ikut kepada pengalaman coach dan juga kita di ABA kan, kalau macam saya maklumkan tadi, dekat peringkat ideation adalah satu peringkat yang paling utama, pasal this is the stage kalau terlepas ataupun diabaikan daripada awal, we tend to miss out the big opportunity ke depan. Ada kemungkinan the fund yang kita reserve tu, dana yang kita reserve untuk bangunkan bisnes ke depan akan hanyut ataupun go to the drain. Terbuang, terbakar macam tu saja pasal daripada awal lagi gagal untuk identify perkara-perkara yang utama. So saya pick up ada 4 perkara yang kita akan bincang dalam stage ideation ni. Which is yang pertama adalah idea tu sendiri yang untuk melaksanakan bisnes. Kedua adalah market, pasaran. 3 adalah customer profile, customer yang kita nak serve ni. And then keempat adalah resources. So saya nak dapatkan coach punya pendapat lah. Pasal ABA sendiri adalah satu firma yang kita dah berjumpa dengan more than 20 sectors. And then baru ni juga a few years back, dalam 1-2 tahun sebelum ni, Coach Asri pun terlibat dalam melancarkan satu lagi bisnes baru, which is Iron Brigade Gym. Satu bisnes konvensional. Pasal saya suka nak bawa topik ni, contoh ni juga pasal kita tak nak orang ingat bila sebut new business ataupun startup tu dia teknologi saja. So how about the business yang bukan teknologi ni? Apa nak buat? Okay. So saya nak minta coach sikit kongsi dengan kita punya audience. Bila peringkat idea ni, ideation ni, apa perkara yang dibuat dulu di Iron Brigade sebelum decide untuk launch tu. Okay Sam, thank you very much for invitation lah, right? Right. Okay, untuk pendengar di luar sana, selamat pagi dan welcome to planning series by Coach Sam, powered by ABA Malaysia, right? Alright, bagi saya, bila kita berbisnes, Sam, it's all about serious, kan? Daripada ideation stage sampailah bila-bila dia serious, okay? No such thing ever business tak serious. Wish ramai orang macam tu pun. Lebih-lebih lagi buat 2-3 kerja. Siang kerja full time kat bank mana-mana dan malam kerja macam-macam. Okay? Itu bukan bisnes namanya, itu panggil aktiviti. Ya, okay? Mencari lebihan. Okay. But ada juga argument mengatakan that should be the beginning. Itu adalah satu permulaan, kan? Jadi permulaan tu ditengok daripada seriousness dia. Okay, kalau dia tak bersikap serius yang dua lagi tu, and serius yang first tu, tak adalah akan jadi ke sebuah bisnes, kan? And apa lagi kalau yang hakiki dia pun dia tak serius juga. Jadi orang macam ni dia tak akan jadi seorang business person, kan? Okay, because as a business person, tak kira kecil ke besar, dia memerlukan satu kekuatan dalam yang kuat. So not just ideation stage saja, throughout all the business stage. Betul tak? Because habis business ni stage, dia ada business satu lagi, bermula dengan baru balik. So you need a very powerful mind, hati, subi untuk meneruskan you punya kejayaan yang you pilih sebagai seorang business person. Betul? Okay? In fact, kalau you bekerja as an employee orang pun, you kena bagi the best. Because employer will pay you, betul tak? Pay you dan dia nakkan productivity pada you. Basically, living in the world, tak kira you business ke apa, you must be serious. Itu saja message. Betul tak? Then, alright, talking about Iron Brigade, thank you very much for choosing Iron Brigade as kita punya sample for discussion. Case study.
case study. So basically Ayah Brigade gym tu adalah apa, diuruskan oleh anak saya, Fikri Azim, dan dia punya partner Hasif ya. So dia bermulanya just kalau ikut cerita dia orang, bermula pada ideanya di kedai kopi. Dalam tu lebih kurang 2017 ya. Sebelum Fikri pun pergi overseas dan sebelum Hasif pun berhenti kerja lah kan. Okay. But what they found masa tu adalah satu gap. Macam mana kita nak buat gym, because banyak gym, macam-macam gym. Anytime Fitness, ada yang commercial, ada yang Zumba, ada yang macam-macam dah. But this is a gym kan. Gym apa pula? Adakah gymnasium angkat berat, gymnasium tomoy dan sebagainya tak? So a lot of things tak. So ini bermula daripada dia orang punya passion lah Gus. Passion. Suka. Both of them pun involved dalam fitness kan, and fitness is, tahulah orang muda kan, okay, fitness adalah part of dia punya lifestyle lah. Part of the lifestyle dia. Then so 2017 sebenarnya kan, then dia tak tulis lagi lah. Dan 2018 tu lebih kurang 1 year from 12 January 2019, which is kita punya launching day kan, 12 January 2019 launching day. Exactly 1 year, which is 12 January 18 kan. Alright. Saya dah mengetuai dah this project, new business development project ni. Where both of them diberi task, not just talking dalam masa tu, but diberi task dah bermula. It's about 1 year. And the spirit of nak adakan gym tu kena kuat, because the date yang kita set tu 12 January yang kita tak akan ubah. Kan, kita tak akan ubah. Alright. Jadi idea-idea tu dikumpulkan stage by stage. Itu dalam bentuk idea. Betul tak? Jadi idea yang dicerita dalam 2017 tu, okay, dibukukan dah. Ditulis, divisualkan, didebate dari segi advantages dia, consequences dia, daripada niche dia. Dah. Contoh macam awal-awal dah identify dia punya gap. Contoh macam saya seorang chartered accountant, CA Malaysia. Kan? CA Malaysia. So, advantagesnya saya boleh buka firm. Betul tak Sam? Saya boleh buka firm. Ada license tu. Ada lesen lah, mana boleh buka firm. Tapi people pay me based on saya punya kepandaian, based on I punya skills to resolve people's problem. Betul tak? Correct. And skill tu datang pada mana? Skill datang daripada pengalaman bekerja saya. Kan? So if pengalaman bekerja ataupun pengalaman menyelesaikan masalah-masalah besar semasa bekerja. Ada juga orang bekerja 30 tahun end up with tak dapat pengalaman apa. Betul tak? Because they just work for 30 years. Ada orang bekerja 5 tahun tapi dia banyak involved dalam kes-kes yang menyebabkan dia jadi seorang yang mature. Tak? Okay? Just imagine that. Ada orang kerja 5 tahun which is so powerful as compared to orang kerja 30 tahun yang macam tu saja. So there's a difference between the advantage and the niche tadi. Baik. Betul tak? Sebab tu ramai usahawan kita pun tak boleh nak pergi jauh because they thought that advantages to niche ataupun dia dah confused dah. Okay, pergi balik pada Ayah Brigade tu. Okay. Jadi bila kita identify the gap apa-apa semua kan, adakah gym kita ni nak jadi gym community ke atau nak jadi commercial tak? Okay. Kita highlight semua tu sampai tahap that 1 year down the road tu kita tahu dah gym ni akan berada di tempat macam mana. Launching date adalah 20 bulan 1 2019. 12 Januari 2019. So mana 12 Januari 18. So daripada awal dah set dah dia punya date. Kita bukukan dah. And in a way kita dah tahu dah inilah yang kita akan buat. Gym ni pun kita tahu dah akan duduk kat mana. Pasal orang yang akan menggunakan pakai gym kita ni orang macam mana. So dah jelas customer profilnya siapa. Customer profile semua sekali tak cukup, because idea tu basically kalau tak dibuat dengan betul dia macam angin saja tiup macam tu. And ramai orang suka bercerita tentang idea. Oh, saya ada idea ni lah kan. But the real idea sebenar is when you test and dia menjadi. Betul
betul tak? Banyak idea yang ni. Contoh macam kita pernah dengar ada superb kisah superb usahawan kan? Superb grant. Ke mana dia sekarang? Berapa peratus yang ada orang sukses dan others kan? Tak ada pun. Commercially kot. Because ada yang hidup macam tu, ada yang mati tu, because based on idea. And idea tu boleh katakan berapa peratus idea tu yang idea yang bagus kan? Ada yang idea mesti di debate. Because investment yang besar. So saya tadi cakap benda satu persatu pasal duration for 1 year for Fikri and Hasif, untuk buat tu yang saya sendiri coach, for them to buat almost 2 week yang kita jumpa tu, in a way I coach them tu macam coaching client juga dah, dengan task every 2 weeks tu, menyebabkan dia sampaikan hari ni. Sampaikan kita boleh buat on the 12 January seperti yang dirancangkan, tanpa ada sebarang orang kata delay dan sebagainya. Kan? Termasuk sekali lah perancangan ke arah pengisian macam mana barbell, dumbbell, then renovation, design semua sekali. So it's all happen dalam setahun tu. So 12 bulan, satu tempoh yang saya kira agak panjang. Pasal berbanding dengan banyak yang bisnes kat luar, kadang-kadang dia rasa macam dia nak launch macam tu saja. Which is to certain extent mungkin menjadi advantage. Tapi dia punya disadvantage adalah chances untuk belum betul-betul dapat satu business model yang jelas. Tapi dah di launch dengan awal tanpa dibuat penelitian yang baik, akan bagi impact negatif lah. Basically Sam, idea ni oleh Fikri dengan Hasif dalam 2017. Start pada 12 Januari 18 hinggalah pembukaan dia. Fikri dah kat Australia. Masih kat Australia 2017. Daripada 12 Januari 18 hingga 12 Januari 19 dah. Kita tak cerita tentang idea lagi dah. Kita cerita tentang business model, kita cerita tentang apa nak buat dah. Because idea is already there, kita tutup dah cerita pasal idea. We are now converting the idea into the reality, business reality dah. Tak ada cerita pasal idea dah. Pasal idea tu dah ditapis, dah dicek sebelum tu dah. Jadi setahun kita tak cerita pasal idea dah. Kita cerita pasal macam mana kita nak jadikan idea sebagai reality dah. Nak cari tempat, dia punya fee dia berapa, dia punya contents of gym tu macam mana dan sebagainya. And duduk kat mana tu, you cannot simply just pacak suka-suka atas rumah kedai ke mana-mana, atas kedai mamak ke apa, tak boleh, because dia takluk kepada the model of business kita tu, the user of kita punya tu, amat penting. So 1 year, a lot of things happen to both of them, Fikri dengan Hasif, the partner of Ayam Brigade Gym ni, yang dilihat sebagai itu yang buatkan salah satu dia orang maturity tu ada kat situ, mana di plan dengan baik kan, bukan duit bercerita kosong kan. And they have a book that they carry every time they go for meeting kan. Masa tu Fikri masih di Australia dan meeting dibuat secara online. Dengan Hasif ada kat sini, tapi tak beri satu kemudaratan, because meeting tetap meeting and idea tetap idea kan. On top of that, Fikri dengan Hasif berbincang sama sendiri. Cuma 2 minggu sekali saja jumpa dengan saya untuk streamline, untuk align dan review as per kita punya kita punya timeline dan sebagainya, because a lot of things sampai kita nak buat construction, design dan sebagainya kan. In fact design of the gym pun kita design kat Australia je. Kita design kat Australia gym tu kan. Pasal kita nak ambil idea-idea kat sana. Pasal yang nak pakai ni adalah bukan pengunjung gym karat macam tu dah kan. They must have a standard of people yang nak masuk tu, walaupun dia tak macam commercial gym, Anytime Fitness, tapi dia ada satu standard yang buatkan sesuai dengan orang macam tu. Alright, sampai tahap kat
promosi untuk fees bila nak buat. So everything complete within there. So basically day 1 12 January tu kita tak fikir pasal apa-apa lagi. It's all about serving people dah. Serving people and get more people to come in. So itu adalah antara apa kata antara perkara yang berlaku di berlaku yang dikatakan pentingnya idea tu, not just idea tau. You stop talking about, there will be satu garisan yang you berhenti cerita pasal idea dah. Idea habis dah, kan? Tak boleh. You have 1 year tu bercerita tentang converting the idea into a business dah. Tak boleh cerita pasal idea lagi dah dalam masa 30 tahun 65 hari ni. You cerita pasal converting the idea tu untuk, the biggest problemnya adalah orang masih tukar-tukar dengan idea tu. Idea yang dia kata nak buat apa tu pasal mungkin tak ada panduan, mungkin dia suka beridea sangat orang ni, betul tak? Ya. Atau dia mungkin dia banyak berjumpa dengan orang tu bagi idea macam ni. Mungkin kesungguhan juga yang buatkan idea dia orang tak reti. Betul tak? Okay. Saya pernah cakap kat Sam, to be a good pencil, mana pensel yang disukai orang adalah pensel yang tajam, betul tak? Tajam, senang nak menulis. Pensel tumpul orang tak tahu. Orang suka balik-balik. Pensel tajam adalah pensel yang jadi pilihan. Tapi pensel tajam tu cepat habis. Kan? Pasal dia diguris. Tak diguna. Tapi ramai yang tak sanggup jadi pensel tajam pasal sakit. Nak kena diguris, nak kena diapa, betul tak? Tapi that's the best being a pensel yang tajam. So being an entrepreneur macam tu juga, betul tak? You are not just thinking about the idea saja. You have to ambil idea tu and then buat dengan betul, then diri you yang betul tu amat perlukan, not just idea sangat. Diri tu, kan? Idea Sam, kadang-kadang idea tak ada pada apa. Kita boleh copy idea, bermacam-macam idea kat dunia ni. But we cannot copy kerajinan orang tu masuk diri kita. Itu very, very, very impossible. Kalau dapat pun dia adalah seorang yang very rare. Idea katalah, saya kata, Coach, boleh tak kita nak buat satu projek lah, tapi tak ada idea tak? The plenty of idea yang ada dekat dunia ni, kita boleh search, betul tak? Yes. But can you be a person yang successful yang buat business tu tak? Not necessary. Pasal untuk menjadikan business tu, business person tu kena jadi macam tu. Can you become a person like him? So jadi inilah ramai the failure di kalangan usahawan-usahawan kita, especially new business owner, pasal dia tak boleh jadi seseorang tu walaupun idea yang bagus. So basically idea ada tapi dia punya disiplin, dia punya skill, dia punya knowledge mungkin tak ada. Okay, semua jauh. Baik, Coach, saya nak recap sikit apa yang tadi Coach ada mention pasal masa even Fikri di Australia and then Hasif di Malaysia masa tu, the discipline of both founders ni kekal sampai ke launching day. Sampailah balik, Fikri dah balik, just a few days saja, tak sempat rehat pun dia dah terus launch. So pada saya disiplin adalah satu perkara yang paling utama lah. Right. Kalau tengok pada peringkat ideation, kadang-kadang setengah orang cakap kata, Cik Sam, saya ni tak ada idea lah macam mana, tapi saya nak launch a business, ataupun dia nampak macam, contoh kalau kita ambil the same business sector. Saya nak set up gym ke ataupun di fitness center and so on. So kadang-kadang dia jadi stuck. Dia stuck pasal skilling yang dia nampak ni adalah model yang ada sekarang. Sama ada bersifat commercial punya macam celebrity fitness and so on. Macam-macam lah yang kat luar tu. Ataupun satu lagi pilihan yang ada dekat dalam market yang ada, kita tengok sebenarnya ni dekat atas shop block tu, which is banyak gym-gym yang ada kat situ, which is
bergantung pada kekuatan berapa banyak equipment yang dia ada. So satu perkara yang saya kena pasti juga di kalangan usahawan-usahawan yang kita jumpa ataupun mungkin rakan-rakan usahawan yang kat luar tu, biasanya dia exposure dengan the current environment yang menyebabkan dia come up with certain ideas. Adakah coach setuju kalau saya cakap kata not necessary you nak kena pergi overseas, you nampak all those new model ke new approach in running a business. Even kalau you duduk dekat Malaysia pun, tapi jika seorang tu bersifat resourceful, banyak perkara yang dia sendiri boleh buat research online, kita kata sekarang ni semua dekat tangan je lah. So unless things yang melibatkan experience that you need to untuk experience the situation, barulah you involve. So adakah coach setuju kalau saya cakap kata being seorang resourcefulness, seorang yang being seorang resourceful lebih penting ataupun sama penting berbanding dengan resource sendiri. Okay. Okay, so kita cerita pasal resourcefulness lah, kan? Sebenarnya resourcefulness ni dia berganjak ikut era dan zaman. Okay, katakanlah kita keluar universiti tahun 80-an, dia punya resourcefulness dia macam tu, because there's no gadget, nothing, kan? Not even telefon pondok atau telefon office yang ada dah. Resourcefulness tahun 90-an, 20-an, and sekarang ni dah 2012 lain, betul tak? 2021. Resourcefulness di zaman sekarang ni adalah resourcefulness yang terkini, yang surrounded with banyak benda, betul tak? Nak baca, nak information sampai overloaded, masuk kursus sampai pening, betul tak? Sampai lebah-lebah mai dengar, masuk kursus, especially marketing. Kalau marketing saja sanggup bergadai, kan? Tapi kalau buat kursus pasal finance to make you a better person in financial literacy, tak ada. Bangsa lain ramai. Pasal tak nampak, okay? So just one click saja information tu dah ada. Betul? Tapi kalau lah ditambah pula dengan ada satu keyakinan, ada duit lebih, bolehlah buat orang kata riki-riki benchmarking overseas, kan? In fact, Ayah Brigade Gym pun 6 months before the closing pun, Fikri dan Asif, saya bawa pergi benchmark dekat Jakarta dengan Snap Fitness, and belong to we call it Mr. What? Lupa dah. Pengusaha kat sana lah, okay? Kita punya. Jadi by physical benchmarking tu akan beri lebih keyakinan saya, because we can touch, we can speak with the business owner, we can tap dia punya experience, betul tak? Okay? Tapi kalau tak ada keizinan pun tak memudaratkan, because information banyak, betul tak? But apa yang susahnya adalah being a person tu, being a person, not willing to be a person yang macam tu, betul tak? Banyak orangnya copy produk saja, copy business, but dia tak copy pengusaha dia, dia tak copy sistem yang ada pada pengusaha dia, macam tu, kan? Pengusaha dia it could be tak nampak, but dia punya brain behind that tak ada. So copy boleh, tapi dia punya lasting tak jadi. Tapi ada juga argument mengatakan yang copy tu lagi bagus daripada yang original, pasal yang copy tu sebenarnya tak bagus, yang original tu lembab. Banyak kes macam tu, orang kata baguslah ni yang copy ni bagus. Sebenarnya yang copy tu tak apa bagus, dia macam tu saja. Yang original tu lembab sebenarnya, kan? Dia tak buat sesuatu. So yang first one tu. That's why dilihat sebagai yang copy ni bagus. Sebenarnya yang copy tu tak bagus. Yang original tu tak buat sesuatu. Okay? Jadi it's all about the person. It's all about the person. It's not trying hard enough to be a sharp pencil tadi. Pencil yang tajam. Pencil yang tajam. And so resourcefulness ni basically adalah orang yang berinformasi, yang kata yang
yang dia ada information yang banyak kan tentang apa dia nak, and dia punya kemahiran yang tinggi, literacy yang tinggi, not just idea tu saja. So basically idea is one of the resourceful person lah kan, tapi it could be about 10%, betul tak? Ya, ya. Macam sebuah kereta. Untuk kereta tu berjalan, dia memerlukan tayar, dia memerlukan steering. Tayar pun bukan sekadar tayar, Sam. Tayar yang ada angin, betul tak? Dia perlukan minyak semua sekali. Jadi, daripada situ kita tengok that such a car, apa komponen yang buatkan kereta tu berjalan? Yang besar sekali kita nampak. Engine ke, Sam? Ya. Engine ke yang mempowerkan kereta tu berjalan? It's engine kan? Yeah. Kan? Ada rest kita perlu steering, kita perlu sebagainya. Macam kapal terbang. The main component buat kapal terbang tu mahalnya adalah sistem avionik dia dengan engine. Engine dua tu yang buatkan kapal tu kapal terbang tu float and move forward, dan juga sistem avionik tu, sistem communication, sistem radar tu. Kan? That's the two main part yang buatkan kapal terbang tu mahal. Other than that, kapal terbang tu become just badan macam tu saja. So dalam kes ni idea is not the big thing sangat, but the person, discipline, resourcefulness tu amat penting. Kan? So resourcefulness ni sampai tahap mana, Sam? Itu pun orang cakap, I dah buat yang seberapa baik Ajit, Sam, tapi bisnes saya tak menjadi juga. So kita tak tahu berapa baik you, kan? Berapa baik, because kalau coaching dengan ABA, kalau cakap berapa baik, kita akan argue. Show me yang berapa baik. Betul tak? Tapi kalau some evidence yang menunjukkan dia dah buat sebenarnya. Bukan klien kita dan kita tak tahu habis. Tapi tahu-tahu business to fail. Betul tak? And then the biggest problem dalam sebuah new business development, apalagi business yang bukan new lah, ni sebenarnya adalah keyakinan diri and personal management. Personal management. Bila cerita tentang business plan saja, this person yang mempunyai idea tadi dah, dia akan buat planning tentang business saja. Dia terlupa yang nak buat planning tentang dia, yang dia adalah sebahagian pada business. Semua pasal business. Yang dia wake up lambat, tak bertutur dengan orang bagi WhatsApp sebulan baru jawab tu, semua tak perlu tengok. Pasal it's not a business. Padahal itu adalah sebahagian pada business. Without him or her berkelakuan macam tu, business tak jalan pun. Itu yang lepas pandang ataupun mungkin neglected oleh para usahawan muda yang buatkan business to fail. Of course ada faktor lain lah, economic factors, legal factors dan sebagainya lah. But banyak faktornya benda yang kita cerita tadi lah. Baik, kalau dengar daripada apa yang coach maklumkan tadi, antara perkara yang sangat penting is not so much of the resources, tapi yang lebih penting tu the person himself sebagai it's not about the idea. It's not about idea. Idea ada sikit tak apa. No idea at all pun tak apa, boleh niaga sebenarnya, because idea tu boleh ditiru. So basically the person tu. Idea yang dah ada kat luar yang boleh diduplicate, di mold semula, design according to apa yang you nak serve. I think antara selalu yang kita jumpa, coach, bila kita cakap kata siapa you punya customer sebenarnya, who's your target market, which is one of the core area yang kita bincang dalam stage ideation ni kan. Sehingga orang dia terus cakap kata, oh saya nampak that semua orang yang akan subscribe ataupun yang akan beli produk saya. Itu satu. Itu level 1. Level kedua mungkin dia cakap kata, oh saya nampak yang akan jadi saya punya klien adalah orang muda. Ini kalau kita ambil contoh dekat dalam Ayam Brigade juga so orang muda. And then tapi kita ada juga bila dah yang kita dengar ditapiskan lagi orang muda yang nak healthy lifestyle. So dah third level. And then kalau kita dengar sekali lagi, di zoomkan sekali lagi adalah
not only orang muda yang nak lifestyle, tapi orang yang nak bersosial dalam dia punya Community. aktiviti healthy lifestyle tu. Dia nak ada community dia nak not so much of angkat berat-berat tu sangat, heavy duty punya exercise. So macam mana perkara ni dibuat dalam di peringkat Ayam Brigade tu? Yang menyebabkan daripada semua orang, ni siapa-siapa nak masuk, masuklah, semua masuk. Dia turun sikit, orang muda, turun sikit lagi, muda lifestyle, turun lagi sikit lagi, muda lifestyle nak social. Saya pick up perkataan Sam tadi. Kalau ditanya aja, I see these are kita punya client, kan? The word I see itu benda yang setahun sebelum perancangan, because kita dah bercerita tentang IC lagi dah bila kita buat. Kita kena confirm tak, kan? IC means kita tak confirm, kita tak yakin siapa yang suspek lagi Gus. Suspek lagi, tak boleh. Suspek ke prospek tu semua duduk dekat idea tadi. Bila kita buat perancangan one year tu, kita dah fokus dah who are those people dah. Kita tak boleh pakai I see those yang people akan datang. I see ni benda yang tak tetap lagi. How can dalam setahun sebelum perancangan ni, Jin nak buka esok lusa duk main IC lagi. Betul tak? So bila IC mana you masih tak tetap siapa lagi pengguna you, dan macam mana you nak market? Macam mana you nak design program-program untuk mereka pasal bersikap tak yakin. Floaty, IC. Patutnya dah yakin dah. The users are. Kan? The users are. Macam tu. Bukannya the users, I see the users are. No, macam ni. Itu our potential users. That's why amat pentingnya need to have a separation between idealization, idea tu kepada idealization. Idea makna masa tu idea banyak sangat. Ideation dengan idealization. Idealization basically is idea tu dimanfaatkan dah, dibukukan dah. Masa tu tak boleh cerita tentang saya rasa-rasa orang ni akan datang. Tak boleh. Dah confirm kat situ. It's all about perancangan ke arah nak buka dah. So ada satu garisan between idea and idealization. So basically before idealization punya stage period tu dah, stage, ada satu idea yang bukan-bukan di sebelum tu, yang macam-macam ada. Yang macam-macam lah, macam-macam ada kat situ. So yang tu lebih awal. So sebelum you lintas satu garisan nak pergi ke ideation tu, makna you kena tetapkan dah, kan, bisnes tu berideakan macam mana, berkonsep macam mana, who are the user macam mana dah. Kalau tidak dia akan berkecamuk asal, esok lusa nak miss out. Esok buka nak lusa pun masih lagi duk fikir ini siapa ni, macam mana nak buat dah, because of that. So it happens to ramai orang. Yang antara yang kita jumpa juga Gus, bila seorang business owner tu dia sendiri tak jelas apa yang dia nak, and then ataupun mungkin to certain extent in certain business memerlukan technical skill yang lebih tinggi ataupun spesifik. So antara yang kalau kita tengok dekat luar tu mungkin based on dia punya own experience saja. So own experience yang saya pernah kerja kat sini-sini, saya nak buka bisnes yang macam ni lah. Because of my own knowledge. Contoh macam sebelum ni dia pandai dia bekerja dalam bidang mungkin kita kata medical supply ke contoh, ataupun kita kata dalam bidang dia ni sebelum ni adalah chef dekat mana-mana restoran. So logically adalah dia akan buka satu bisnes F&B jugalah. Sama ada catering ataupun kita kata restoran, so on. Tapi adakah sampai ke satu tahap that sebenarnya kita tak perlu sangat pun technical knowledge tu, but with clear understanding of the market, apa yang market nak, apa yang gap dalam market yang boleh diselesaikan oleh our solution ataupun kita punya business ni. Itu lagi penting sebenarnya berbanding dengan saya ni
mana pandai nak gunting rambut. That's why saya tak boleh nak jadi barber. Buka business barbershop, ataupun saya ni tak pandai masak. That's why saya tak boleh nak buka catering business. So macam mana coach punya opinion on this? Ya betul. Saya setuju gini. That technical skill tu kita perlu, tapi tak adalah sampai perlu sangat. Betul tak? Okay. Even investment ke arah macam heavy duty, heavy investment macam oil and gas pun enggak. Okay, because technicality, technical tu sebenarnya kita boleh upah orang. Betul? Kan? But having the skill awal ni amat penting lah, because itu adalah satu prerequisite untuk menjadi orang ni. Contoh macam saya kata tadi, macam mana saya nak jadi pengusaha barbershop, kan saya pegang gunting tak reti. Kan? Itu adalah kata-kata dia which he or she yang menterjemahkan diri dia. Dia yang terjemahkan diri dia. Yang awalnya tak ada pun, because tak ada yang mengatakan seorang bukan barber, okay, tak boleh jadi pengusaha barber. Betul tak? Kan? And then ramai orang yang kedai besar-besar pun, McDonald kan, dia tak serve pun. Where is McDonald lah? Orang nama McDonald tu, dia ada serve kat McDonald? Tak ada kan? Tak ada. Pasal the system tu yang serve kan. And ada juga argument mengatakan that people will go for the owner tu lah, pedang rambut. Tapi at the end of the day, kalau nak pun dia cuba sekali. The rest dia nak masuk, dibuat dengan baik, that's it kan. I don't care whether siapa serve tadi, but it's all about kedai gunting yang ni yang buat tu. Kedai gunting brand yang dia trust tu. Betul tak? So sebab itulah ramai ada orang yang seorang ada 2-3 perniagaan, pasal he believe that dia tak sepatut jadi barber untuk jadi mengusahakan barbershop kan, because dia adalah seorang business owner, businessman. Tapi bila dia menguruskan barbershop, dia kena andaikan dia tu sebagai barbershop barber jugalah sekejap kan. Kalau tidak kena ada jugalah hands on experience tu. Tapi ada argument mengatakan tak perlu jadi ni kan, because ada kawan kita seorang pun, tak payah sebut nama, he's not a doctor, but he owns a clinic. He's owns a clinic, because owning a clinic dengan managing a clinic is two different things. So bila you ada skill sangat-sangat, you might end up with managing a barbershop. Managing, bukannya owning booting tadi tu. Bukannya di technical booting. So pasal you dah passionate sangat dengan dengan kata tukang masak kan, you are so great about telling people that you are the chef kat hotel mana dah, makanan sedap sama, you end up with suka masak lah. Tapi menguruskan bisnes you tak boleh, menguruskan customer service semua tak boleh kan. But selama mana sangat you want to say that your food is good, pasal your food is good is expected by the client. What the client want adalah kebersihan, senyuman, cleanliness, fast service, very responsive dan sebagainya. Itu yang besar lagi dalam menjalankan bisnes, bukan bercerita tentang masakan saya ni, masakan 7 keturunan dah. Who cares sebab keturunan kan? Saya ada 20 minit, saya nak meeting, saya nak makan cepat. Makan cepat ni. That's the reason why people choose to pergi fast food semua, because of dia tahu dah fast food tu rata-rata banyak yang tak sedap. Sedap lah, expected sedap tu kan. Tapi biasalah, biasa dia. Either next meeting ni, perut lapar, makan dulu. Itulah yang dikatakan fast food filling up the gap of orang yang tak ada masa ni. Betul tak? Gitu. So saya dalam keadaan sekarang, saya lebih suka bercakap tentang that not necessary that we need to be a highly skilled in order to be a business owner dalam business tu. Dalam bidang tersebut. In fact, pada skill sekalipun, you can become a business owner dengan cara lain. I think kalau tengok balik pada some of our clients pun, kita ada usahawan-usahawan dalam bidang barbershop yang tak ada pergi masuk akademi apa-apa semua pun, dia belajar sendiri macam tu. Ada juga yang learn by heart lah.
And then kita ada juga business owner dalam bidang early childhood dengan dengan background kita kata dengan background chemical engineering. So it's not the issue of the person himself tu sendiri yang terlibat. Of course to a certain extent dia nak kena faham jugalah the process. Otherwise dia nak manage tu agak difficult. But having someone as a partner yang with a strong background, strong technical skill adalah salah satu yang dikira sebagai resources lah dalam organisasi. Advantage. So saya nak bawa kepada yang my last question sebelum kita tamatkan kita punya session ini adalah on resources. Banyak kursus-kursus kalau kita dengar apa yang dibuat oleh kerajaan ataupun agensi kerajaan ataupun banyak program-program kat luar tu, dia banyak bercerita that you nak kena ada modal, you nak kena ada teknologi, nak kena ada and so on. And why one of the reason yang kita duk dengar banyak kat luar adalah banyak orang bercerita pasal saya tak cukup modal lah, saya perlukan fund sekian-sekian ni in order for me to grow. So that's why saya rasa relate juga dengan kita cerita tadi, ada satu program untuk startup yang menyediakan grant sampai $500,000 tadi yang kita mention. So bila ditest banyak, bila ditest their understanding dengan nak commercialkan the business tu tak sampai ke tahap yang we expect. So meaning that dia ni just membuat pada tahap produk tu sahaja, not so much of what's next, macam mana dia nak move forward lepas ni. Kalau grant tadi dah habis ke, what if grant tu tak dibagi seperti apa yang dia dapat sekarang, mungkin 1/5 saja ke, ataupun mungkin dah menang tiba-tiba fund decide dia hold the fund for the next 6 months. So kata-kata banyak bercerita dek kata kalau macam ni saya tak boleh nak bergerak lah, kalau macam ni disebabkan tak dapat loan daripada mana, saya stop. Ataupun tak ada orang nak invest dalam saya punya business, then saya buat macam ni je lah. So coach, macam mana opinion coach bila ada usahawan-usahawan yang macam ni coach? There will always a good combination between good business plan and a resourceful person. Betul tak? A good business plan dengan a good resourceful person. Macam kereta dengan driver dia. Betul sama? Dah. So a good business plan melambangkan bisnes dia nak pergi ke mana. Betul tak? And if he or she pula a resourceful person, dia akan cerita kata tak apalah tak dapat duit tu, because business ni boleh pergi dengan duit siapa-siapa pun. I boleh pergi pitching, I boleh pergi jumpa uncle mana pun, because he or she able to explain the business tu. So dengan tadi dah, a good business plan is a good combination dengan resourceful person. Adakah business tu, number one, a good business plan? Number two, adakah the person yang drive tu is a resourceful person? Yeah. Or both are not resourceful at all. Not resourceful, not good business plan, as well as not resourceful the person at all. Which of course kita tak boleh jawab kan. Kalau kat EBM Malaysia, dia kena lalu proses business assessment baru kita dapat. Betul tak? That's why orang yang dapat 500,000 grant on the super pun, bila kita tanya, dia tak boleh nak jawab. Dia tak boleh nak jawab that business ni boleh pergi sejauh mana with the 500. Banyaknya bercerita tentang kalau tak ada duit 500, business ni tak boleh nak launch. Itu yang dipanggil sebagai a person yang tak resourceful tadi. It could be that business plan tu bagus, the idea tu bagus, but the person yang try ni is not resourceful. Kalau dia betul-betul resourceful, dia kata with or without this 500 grant kan, the company boleh float kat mana-mana pun. Pasal dia ada cara lain. This one it could be 10% of their plan saja, 90% duk tunggu.
Gitu. So susah nak cari, of course. Benda yang bagus susah nak cari. Ya, susah nak cari. Tapi being bagus adalah benda yang paling bagus sekali. Macam yang Sakat kata, being a sharp pencil adalah the best being a pencil. Unless you choose to be a pencil tumpul, that's it. So in a way kalau secara ringkasnya dia memerlukan combination, which is the resourceful person as well as the resource business plan. So business plan. So bila seorang tu dah resourceful, dia akan berusaha untuk dapatkan resources tu. So for example macam mungkin dia lack dari segi technical knowledge, tapi dia can get someone yang able to attract dia sebagai staff ke, sebagai partner ke in the company. Mungkin dia lack of fund, so mungkin start dengan pitching and so on. Betul. So saya nampak dia pun memerlukan kombinasi. Kadang-kadang ataupun Sam, dia boleh portray dia sebagai a good leadership person. The person itself that I can become a good leader, which is rata-rata orang kata investor nak tengok into dulu rather than produk ni. Because letak produk, beli kereta, siapa nak bawa tak tahu macam mana, betul tak? Tapi if I know that kereta ada and we have a good driver, I think ramai orang nak invest. Because the determinant of the car driving as per plan adalah driver dia, betul tak? The main determinant dia. Of course determinant lain, enjin kereta, tayar tak, dan sebagainya. I think balik kepada balik kepada this macam Coach mention tadi, who lead the business tu adalah hasil daripada trust the trust the market kepada the person yang drive the even new business sekalipun. I think itu jugalah yang menyebabkan kenapa kita kata Elon Musk, contoh kalau kita tengok pada peringkat yang besar, Elon Musk tu nama dia orang trust. After many years, Tesla masih belum sampai ke tahap profitable semua lagi, but yet people keep on investing. Pasal untuk yang satellite tu pula. So orang dah pergi kepada kepada SpaceX and so on, because the trust kepada the person yang lead tadi tu. Dalam kes ni adalah Elon Musk. So I think benda yang sama juga kalau kita bawa pergi ke yang kita dengar pitching ataupun fund ke depan ataupun nak pergi IPO, they will look into the person. So orang tu yang ada track record and so on. But of course kalau orang yang baru dia mungkin tak ada track record, but this is the best way untuk build up get the synergy with all the people that you have, the network, and then making sure that the business dilihat sebagai meet the requirement ataupun the gap in the market yang akan di fill up. Baik, Coach, I think untuk bahagian ni kita berhenti sampai sini saja dulu. InsyaAllah kita akan kembali bersiaran dalam topik yang sama, which is how to plan for new business. Cuma kita akan bawa kepada part 2 pula. Part 2 kita dah bawa kepada validation. Macam mana nak bawa, nak macam Coach tadi pun ada mention juga, nak test kalau model macam ni orang accept atau tak, model macam ni orang terima ke tak. So dah masuk kepada validation punya period. Sebelum kita tutup kan, I just want to recap the most important thing. Kalau apa yang berlaku kat ABA Malaysia lah kan, that during the ideation stage tu, kita tak bercerita tentang idea-idea yang banyak dah. We just pick and select and test on the one idea saja out of so many things. Ideation stage sebenarnya bukan masa untuk berbincang idea-idea banyak, tak boleh. Ideation stage sebenarnya adalah untuk take one and only test, buat sesuatu. Itu panggil ideation stage. Mana you dah ada gambaran kereta dah, gambaran ada, you kena lukis kereta dah, ideation stage ni. Betul tak? You kena lukis kereta, bukan dalam duduk gitu, you lukis kereta, nampak lori, nampak kereta api, tak boleh dah. Yang masa lukis kereta nampak lori, nampak kereta api tu adalah sebelum lagi.
yang bukan ideation stage, pra-ideation stage tu. Yang bermacam-macam timbul. Jumpa orang tu dia kata lori, jumpa orang ni kata monyet, macam-macam lah. But ideation stage bagi saya, and what we implement kat Indonesia adalah satu idea yang dipilih khas dah, work on it sampai ke date yang kita set untuk dibuka pada public. So meaning, secara ringkasnya, meaning that ada satu proses yang panggil pre-ideation. Pre-ideation. Pasal masa tu banyak dia nampak banyak lagi kan. Nak bertengkar, nak bergusti pi but we need one untuk masuk dalam ideation tu, pasal untuk di work on it. Bukan debate lagi dah. Bukan debate dah. Kan? Nak di work on it dah. Yang debate tu dekat one idea. Yang debate semua tu dekat pra tu. Where you have so many, dekat situ pun you boleh scale down daripada 10 ke 7, 7 ke 5, 5, 3 macam tu. Kan? Sikit. Tapi semua berlaku di peringkat pra-ideation. Okay. So, thank you so much. Ni kita ada Puan Nat ada tulis bagi salam and heavy topics. Saya rasa Nak kawan kita tu. Waalaikumsalam Puan Nat. So, topik ni kita bawa pasal kita rasa penting untuk especially sekarang ni ramai orang baru nak mulakan bisnes ataupun orang dah mulakan bisnes mungkin within 6 months ke. So, ada yang change model, ada yang change model from the previous business sebabkan pandemic, dan dia punya produk ke dia punya sistem tu tak boleh kekal lama, dan dia just change. Itu pun sebagai satu new business kan, atau totally new business yang memang tak ditestkan apalah. Alright? Okay. So with that, insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam slot yang seterusnya, yang kita cakap kata stage 2 nanti. So thank you so much Coach. InsyaAllah saya harap discussion Sabtu pagi ni kita dah almost 1 hour dapat dihadam secara ringkas. Sekiranya tuan-tuan dan puan nak dapatkan maklumat lagi, boleh terus berhubung dengan saya ataupun Coach Hasri ABA, ataupun mungkin nak komen dekat sini ke, atau and option satu lagi adalah kalau you baru join kita punya discussion ni, boleh tengok kita punya recorded version. Recorded version insyaAllah boleh dapatkan maklumat yang right. So with that, thank you so much Coach sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.